Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika ya rabbal alamin. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu sekali pada malam ini. Alhamdulillah nak menjamu perbincangan kita dalam bahasa Al-Quran. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah membincangkan kategori yang terakhir dari sudut bilangan bahagian jamak, yang bahagian yang terakhir dari sudut bilangan, dan ia masuk pada bahagian isim bila dilihat ataupun dibincangkan dari sudut bilangan. Untuk perkataan jamak, khususnya jamak taksir yang kita sedang bincangkan ini, kita ambil tak banyak, hanya 8 sahaja bentuk ataupun pattern untuk jamak taksir dalam Al-Quran. Dan sudah tentu ia tidak cover semua perkataan jamak dalam Al-Quran tu, dia tak cover semua. Ada banyak lagi bentuk selain daripada 8 bentuk yang telah kita ambil ini, kan. Mungkin kira-kira lebih kurang double lagi daripada yang kita dah ambil ni. Kita ambil mungkin 8, kan. Minimum ada lebih kurang 8 lagi pattern yang lain, dan lebih daripada 8, minimum 8 bentuk yang lain, pattern yang lain yang juga bentuk jamak. Baik, yang mana kalau kita nak ambil semua, boleh nak disenaraikan. Cuma kalau kata nak, nanti saya akan senaraikan hanya senarai ringkas sahaja. Sebab apa? Sebab dia mencabar sikitlah. Tapi sebahagian perkataannya kita dah biasa pun dengar. Sebahagian perkataannya kita dah biasa dah dengar. Nanti kita boleh buat satu table. Nanti saya buatkan satu table insya-Allah untuk pattern kepada jamak taksir ini, insya-Allah mudah. Dan kalau siapa yang rajin nak menghafal pattern itu, ahlan wa sahlan, perkara yang baik. Lain daripada itu, kalau kita tak sure, boleh saja merujuk kepada terjemahan bentuk patternnya. Kenapa kita membincangkan tentang bentuk plural ataupun jamak dalam Al-Quran? Kerana dalam Al-Quran dia banyak menggunakan bentuk-bentuk jamak. Dan maka kita nak melihat bentuk-bentuk jamak yang digunakan dalam Al-Quran, kerana sudah tentu akan ada perkara-perkara yang tersirat yang ada pada penggunaan jamak. Seperti mana kita dah lalu sebelum ini, pada ayat itu penggunaan fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya itu ada maklumat-maklumat tambahan yang kita ambil. Maka begitu juga dengan penggunaan jamak, khususnya jamak taksir dalam Al-Quran, maka sudah tentu ada perkara-perkara tersirat yang boleh kita ambil, maklumat-maklumat tambahan yang boleh kita ambil. Atau paling tidak pun, bila dibandingkan nanti, kita akan lihat betapa Al-Quran ini menggunakan perkataan yang tepat pada ayat yang tepat. Baik, insya-Allah malam ini kita sambung perbincangan kita. Yang terakhir, kita berada pada bahagian yang terakhir, pattern yang terakhir. Dan ini tak banyak, saya senaraikan hanya ada 2 sahaja bentuk yang begini. Sebelum ini kita dah ambil bentuk yang adalah mafa'il. Kita dah lalu ke sebelum ni perkataan mafatih, kita dah ambil ke? Belum? Belum, Ustaz. Belum. Manasik kita dah ambil Manasik, Ustaz, ringkas je. Sampai masjid. Sampai masjid atas. Okay, baik. Baik. Kita dah skip pada manasik. InsyaAllah pattern yang ada pada perkataan manasik ini apa? Patternnya adalah mafa'il. Mafa'il yang kena sebut secara tepat, mana panjang dan juga mana pendek, kerana dia mainkan peranan. Mafa'il, maka ini tanpa ya, sebab nanti next lepas ini dia ada ya. Mufradnya adalah
mansakun ataupun mansikun. Baik. Maksudnya adalah ibadah secara umumnya maknanya adalah ibadah, akan tetapi khususnya adalah ibadah haji ataupun ibadah kurban. Dan bila kita sebut dalam solat kita tu, inna solati wa nusuki. Dan sesungguhnya solatku wa nusuki itu secara umumnya diterjemahkan dengan ibadah. Nusuki itu samalah nun sin kaf daripada manasik ini, nusuki. Secara umumnya maknanya adalah ibadah. Khusus sikit ia adalah lebih kepada ibadah haji dan juga korban. Kerana ia khas digunakan perkataan nun sin kaf ini, nusuki ataupun manasik ini hanya khas digunakan untuk ibadah haji dan juga ibadah korban sahaja. Maka dia lebih dekat, umumnya dia adalah ibadah tapi lebih khususnya untuk haji dan juga korban. 2 kali saja disebut dalam Al-Quran. Yang pertama kita akan jumpa pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina. Perkataannya adalah manasikana. Jumpa perkataan kita nak potong dulu apa yang boleh dipotong, dan di sini dhamir yang berada di belakang itu yang kita nak potong. Maka tinggallah perkataan manasika. Manasik. Kita baca dengan baris akhir itu dimatikan. Supaya kita tak keliru lah. Manasik bentuknya sama dengan bentuk mafa'il. Maka dia sudut bilangan dia adalah jamak taksir. dia sudut bilangan dia adalah jamak taksir. Baik. Maka bila jamak taksir, kita tahu dia adalah, kategori besarnya dia adalah isim. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Perkataan manasikakum, jumpa sekali lagi, kita potong dulu dhamir yang berada di belakang itu, tinggallah manasik sahaja. Maka perkataan manasik mengikut pattern mafa'il. Maka dia adalah jamak taksir. Kategori besarnya dia adalah isim. Perkataan seterusnya adalah madhaji'. Madhaji' mengikut bentuk mafa'il. Perkataan madhaji', saya kira kita semua dah biasa dah dengar. Mufradnya adalah maudhi'. Ini berbeza sikit. Mufrad dan juga jamaknya itu berbeza. Ada sebut maudhi', ada sebut mufradnya adalah madji'. Mim, dad, jim, ain. Madji'. Madji' ataupun maudhi'. Madji'un ataupun maudi'un. 3 kali sebut dalam Al-Quran perkataan madhaji' ini. Pertama, antaranya kita jumpa dalam surah As-Sajdah. Tatajafa junubuhum 'anil madhaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Perkataan al-madhaji'i. Kalau lihat pada tanda, kita ada didahului alif lam. Tanda lain kita ada didahului huruf jar ain. Tanda lain kita ada diakhiri dengan baris bawah. Ada 3 tanda menunjukkan dia adalah Isim. Isim apa? Ma'rifah. Dia adalah isim ma'rifah. Sebab apa? Dia ada alif Lam. Baik, dia sudut bilangan dia mengikut wazan, mengikut bentuk mafa'il. Maka kategorinya adalah jamak. Taksir. Jamak apa? Dia adalah jamak taksir. Madhaji' mafa'il. Qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihimul qatlu ila madhaji'ihim. Perkataan madhaji'ihim. Kita potong dulu dhamir yang berada di belakang.
Bila kita potong, asingkan perkataan yang bukan sebahagian daripadanya, maka kita akan lebih jelas perkataan tu kan. Kalau kita tak asingkan perkataan him ini, kita pun mungkin tak perasan madaji' ini. Jom kita potong itu, dia sangat membantu kita untuk nak kenal pasti perkataan. Baik, ada tanda pada perkataan madaji', ada pertama didahului huruf jar ilah, Jar, yang kedua diakhiri baris baris bawah. bawah. Maka madaji' kategorinya adalah Isim. isim. Nak tengok alif lam, dia tak ada alif lam. Nak ikut tanwin pun dia tak ada. Tak ada tanwin. Kan? So kita tak pasti, kita pun biarkan je lah, dia adalah isim. Baik, dari sudut bilangan dia mengikut pattern mafa'il madaji', maka kategorinya adalah jamak Jamak taksir. Kita ada ambil tak bentuk? Oh, tak ada. Kita tak ambil. Ada. Ada. Perkataan ini. Fi buyutikum. Potong dulu. Kita potong dulu. Baik. Fu'ul Ustaz. Dia Fu'ul. mengikut pattern fu'ul. Buyut mengikut pattern fu'ul. Sama dengan apa? Sama dengan kulub. Kulub kita biasalah. Kulub sama, dia mengikut pattern fu'ul. Dia sama dengan buyut. Buyut ni rumah. Ustaz, bunub tadi tu ada juga Ustaz. Mana? Sajadah tu. Junub. Junub, Masya Allah. Betul. Tatajafa junubuhum. So kita potong hum itu ada junub. Masya Allah. Mengikut bentuk fu'ul. Masya Allah. Betul. Dia punya mufrad apa? Mufradnya adalah ni fa ain lam. Maka di sini mufrad adalah jim, nun dan juga ba. Jim, nun, ba, janbun. Janbun. Macam jamban ni Ustaz. Kalau dia bawa tanwin atas, jamban dah bunyi dia. Kan? Tapi junub ini, kita sebut junub, mandi junub kan. Bunyi. Tapi janbun ini bahagian tepi. Gambla. Ataupun ada sebut bahagian belakang. Dia bahagian tepi tulang kita dan nak ke belakang sikit. Itu disebut bahagian janbun. Kenapa? Asalnya jim nun ba ni adalah satu yang berada hampir ataupun di tepi. Kan? Lambung. Quran guna perkataannya lambung. Kalau dalam Al-Quran itu, dalam surah An-Nisa, Allah sebut tentang apa? Nak memberi sedekah itu, nak buat baik beri sedekah itu, antara yang disebut adalah wasahibi bil jambi. Wasahibi bil jambi wa ibnis sabil. Sedekah itu diberikan antaranya kepada wasahibi bil jambi, itu adalah orang-orang yang berada berhampiran dengan dia. Yang dimaksudkan di situ adalah jiran-jiran dia. Sahibi bil janbi. Janbi itu sebelah. Berada di sebelah, berada di tepi dia. Itu perkataan janbi. Janbun. Perkataan janbun. Kalau waktu saya di Yaman dulu, kalau naik dia punya bas, kita dah sampai tempat kita nak berhenti tu, memang bas tu dia akan jalan straight je, dia orang tak ada station, dia orang tak ada bus stop. Di sepanjang jalan itulah dia punya bus stop tu. Boleh berhenti kat mana-mana pun, tak ada tempat khusus. Jadi bila kita nak berhenti, kita cakap apa? Bila kita nak berhenti, kita cakap ala jan. Asalnya ala janbin. Tapi bila tak sebut ala jambin lah, sebut ala jan. Tapi bila disebut Arab sebut, dia tak sebut ala jan, dia sebut ala jam. So fahamlah, bunyinya macam jam, so ala jam.
Maksudnya berhenti kat sini. Ala jam tu maksudnya ke tepi. Ke tepi. Ke tepi. Kalau- Ala jam. Yang sebut ala Jam jam. dengan jam. Jam. Kita bunyi macam jam kan. Tapi sebab laju jan bin jan kan akhirnya jadi ala jam. Lompat lah di- Ustaz. Ha? Lompat turun lah. bunyi Dah. jadi Dah Alah, jam jam. dah. jam. Ala jam. So, kalau sebut ala jam, bas berhenti lah. Berhenti ke tepi. So, maksud dia ke tepi. Kan? Tapi kalau dalam orang Tak kampung. macam jalan jam tu Ustaz. Ya tapi tak sebut jam. Kalau jam dalam bahasa Arab bunyi dia lain. Nama dia disebut zahmah. Itu sebut kalau jam disebut zahmah. Dia ala jan bin ni berhenti tepi, ke tepi. Tapi sebab disebut laju, jadilah ala jam sahaja. Tulisan ni macam jim dan juga mim jam. Betul lah Ustaz. Dia kata dia ke tepi tu dia suruh lompat terus turun lah. Betul kata Haji Syekh tu jam JUMP. Ke tepi dah lompat, dia tak berhenti. Arab kan dia tak berhenti, lompat je. Kalau kata Arab yang kampung, orang tua-tua punya kan, saya pernah sebut sebelum ni, jim dia orang sebut ga. So dia akan sebut alagam. Dia akan sebut alagam. Kalau dah berhenti. Oh, kita dulu bacaan Jawi kita ejaan dia ada ga kan? Go. Jawi kita ada ga. Go. Kalau dia saya pernah sebutkan, kalau dengar Habib Omar cakap Arab, memang bunyi jim dia ga. Bunyi jim dia ga. Yaman dia sebut jim dia ga. So kalau alajam tu, alajan bin jadi alajam, jadi alagam. Kalau sebut alagam pun boleh. Dia faham. Baik. Sudah. Okey. So ini bentuk junub. Saya pun tadi tak perasan. Masya-Allah. Haji Sas perasan. Saya pun tak perasan tadi perkataan junub. Barakallahu fiik. Baik, perkataan yang keenam, mafatih. Mafatih. Mengikut bentuk mafa'il. Semua sama sebiji mim di depan, kemudian ikutlah huruf apa pun pada perkataan tu, kemudian diikuti dengan alif dan barisnya sama. Mafa'il, mafatih. Ini dia punya jamak pluralnya. Mufradnya adalah miftah. Mufradnya adalah miftah. Maksud miftah adalah kunci. Miftah maksudnya kunci. 3 kali sebut dalam Al-Quran. Firman Allah, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Perkataan mafatihu. Kalau nak cari tanda isim tak ada, depan tak ada alif lam, huruf jar, huruf sumpah tak ada. Belakang pun diakhiri dengan beri bawah, diakhiri dengan tanwin juga tak ada. Baik. Tapi bila kita lihat dia sudut bentuk perkataannya, pattern perkataannya dia sama dengan mafa'il, maka mafatih ini kategorinya adalah jamak Isim. taksir. Dan kalau jamak taksir, maka kategori besarnya dia adalah Isim. isim. Maka mafatih maksudnya kunci-kunci. Kan, dan di sisinya lah, iaitu di sisi Allah, mafatihul ghaib, kunci-kunci perbendaharaan ghaib. Kunci-kunci kita sebutkan perbendaharaan ghaib. Sebenarnya kunci-kunci ghaib je. Dan kunci-kunci perkara-perkara ghaib. Hanya yang tidak diketahui kecuali Allah sahaja. Ya sahaja. Dalam Quran Allah sebutkan ada 5 kunci ghaib tu. Di ayat yang terakhir surah Luqman ada 5 kunci ghaib, perkara ghaib yang tidak diketahui kecuali kecuali Allah Azza wa Jalla sahaja. Malaikat pun tak tahu. Surah 24 ayat ke-61, au buyuti akhwalikum au buyuti khalatikum au ma malaktum mafatihahu au sadiqikum. Perkataan mafatihahu, terpotong hu yang berada di belakang itu tinggallah mafatih. Mafatiha, mafatih. Mengikut bentuk mafa'il. Mafatih, mafa'il. Maka dari sudut bilangannya dia adalah jamak taksir, maka kategorinya adalah isim.
Dan sekali lagi kita jumpa di sini perkataan buyut yang Buyut mengikut bentuk fu'ul. Tadi ini juga adalah jamak. Baik. Ada lagi bentuk jamak di sini dalam ayat ni selain daripada buyut yang ini juga. Ada lain ke? Silakan kalau tak- Fa'ala. Boleh. Kat mana fa'ala tu? Di mana ada lagi ke yang perasan? Bentuk-bentuk yang kita perasan? Tak ada. 5, 4, 3, 2, 1. Khala tu Baik. macam ada Ya? mirip. Khala natihim ke khalatihim tu Ustaz? Ni ke yang ini? Ni. Ini. Oh. Khalatikum ni. Baik. Tak, Kalau kita potong kom, ejaannya jadi khala. Okey. Mirip dengan jamak. Jamak apa? Ini jamak salim ke tak? Okey, jamak salim betul. Jamak salim. Sebut- Sekejap, Untuk maskulin ke feminin? itulah. Feminine. Feminin Tak ada terbuka, ta tu. tak terbuka. Ta maftah. Masya Ta maftah. Allah. Dia diakhiri dengan alif dan juga ta ni. 2 huruf. Diakhiri dengan alif dan juga ta. Maka dia adalah jamak. Dia jamak lah, confirm dia adalah jamak. So siapa dapat tangkap dia jamak, okey dah. Cuma kalau dia sikit, dia adalah jamak muannas. Dia merujuk kepada feminin. Dan jamak muannas ini adalah jamak muannas Salim. salim. Note tanda ni adalah alif ta. Masya-Allah. Alif ta je. Alif ta. Ta ni baris mana tak kisah. Dia baris bawah, baris atas, baris depan tak kisah. Sama ada dia baris biasa ataupun dia tanwin boleh. Mana-mana pun okey. Baik. Barakallahu fiik. Perkataan akhwalikum, kalau kita potong kum. Dia pattern af'al ni Ustaz. Af'al Ustaz. Dia ada mengikut pattern af'al. Akhwal, af'al. Sama untuk dia. Baik. Dan kalau dilihat dalam terjemahan, maknanya pun bagi makna jamak ke tak? Kalau siapa ada buka mushaf, surah 24 ayat ke-61. Dan kalau tengok mushaf pun, dia akan ada, saya bagi tahu, dia memang akan ada makna jamak. Akhwal ini, maksudnya dia punya makcik-makcik dia. Dia punya pakcik-pakcik dan juga makcik-makcik dia. So, akhwal dia mengikut pattern af'al. Baik, maka kategorinya adalah jamak taksir af'al. Kita kat Malaysia biasa guna perkataan ammu, kan? Biasa kita guna perkataan ammu, ammun untuk pakcik. Biasa tak? Saya rasa kita lebih biasa guna perkataan ammun daripada perkataan yang ini khalun. Ini pakcik juga. Dua-dua ni maksudnya pakcik saudara. Ammun pakcik saudara, khalun maksudnya pakcik saudara juga. Tapi apa beza dia? Amun ini pakcik saudara belah lelaki. Yang ini khalun pakcik saudara belah perempuan. Contoh, kalau kita adik-beradik ayah kita contohnya kan. Adik-beradik ayah kita akan panggil amun. Adik-beradik mak kita akan panggil khalun. Jadi akan jadi macam tu. So untuk belah perempuan, perkataannya adalah khal. Untuk lelaki, pakcik tu. Kalau dia perempuan, kita panggil dia khalah. Kalau lelaki, dia adik-beradik ayah kita yang lelaki, kita panggil dia amun, pakcik. Tapi umumnya dua-dua pakcik saudara lah. Cuma amun dan khalun beza dia punya. Adik-beradik lelaki ke ataupun adik-beradik perempuan. So kalau orang sebut khalun je, orang tahu dah. Ini adalah adik-beradik ayah kita yang perempuan. Kalau orang sebut amun je, orang tahu dah. Ataupun ammatun. Kalau sebut ammatun. Ammatun ni untuk lelaki ke perempuan? Perempuan. So maksudnya makcik, saudara.
So kita tahu dah, oh yang ini adalah adik ataupun abang ayah kita punya isteri. Macam tu. Sebab dia belah lelaki, adik-beradik lelaki, yang khalun dan khalah bahagian adik-beradik yang perempuan. So kalau guna tu dah di ketahui dah. Baik. Inna Qaruna. Ustaz, tadi Ustaz. Sodikin. Atas tadi. Sodikin. Ya, Sodikin boleh. wa indahu. Okey, sini. Wa indahu. Mhm. Wa indahu. Tak tahu dia boleh pakai fi'lah tak? Okey, baik. InsyaAllah. Untuk fi'lah, betul dia ada pattern fi'lah, tetapi lah itu dia menggunakan ta marbutah. Mata Dia menggunakan ta marbutah. Dia bukan gunakan ha. So ini kalau kita buat step biasa kita akan potong dah hu ni sebab dia adalah dhamir. Kita potong. So tinggal indah aje. So dia bukanlah kerana dalam wazan fi'lah dia adalah ta marbutah. Masya-Allah. Dia sudah tahu fi'lah. Masya-Allah. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu. Perkataan mafatihahu kita potong hu yang berada di belakang, tinggallah mafatih sahaja. Baik, mafatih dia mengikut bentuk mafa'il, maka dari sudut bilangan dia adalah jamak taksir, dan jamak taksir kategori besarnya dia adalah isim. Baik. Ada lagi bentuk jamak dalam ayat ni? Qarun tak perlulah. Qarun orang punya nama. Walaupun dia diakhiri dengan waw nun, tak perlulah, itu orang punya nama. So tak masuklah. Yang lain? Lima, 4, 3, 2, 1. Baik. Yang paling mudah sekali. Tang mana? Innallaha la yuhibbul farihin. Perkataan al-farihin. Apakah tanda yang ada? Kita ada ya nun baris atas di akhir perkataan. Ya nun baris atas di akhir perkataan, maka ini adalah bentuk apa? Muzakkar salim. Untuk apa? Tanda untuk jamak. Jamak untuk maskulin ke feminin, dia adalah untuk maskulin dalam bahasa Arab disebut sebagai muzakkar. Jamak muzakkar salim. Ingat dia jamak pun dah okey dah. Sebab itu dalam terjemahannya apa? Orang-orang yang sombong. Dia orang-orang yang menunjukkan sikit ke banyak? Bilangannya itu banyak. Maka bentuk perkataannya adalah jamak muzakkar salim. So ini bentuk yang apa? Yang bentuk tandanya standard. Bentuk tandanya standard. Tadi kita ada bentuk tanda standard apa? Alif ta di akhir perkataan. Untuk muannas. Dan untuk muzakkar kita ada dua tanda Ya yang nun. standard, waw nun baris atas dan juga ya nun baris atas. Ini tanda standard. Untuk jamak yang salim, yang sejahtera daripada perubahan yang tak ketentuan hala. Ini yang salim, yang sejahtera, selamat tanda dia. Tak berubah-ubah, itulah tanda dia. Alif ta, waw nun ataupun ya nun. So atas ini untuk feminin, alif ta dan waw nun dan juga ya nun dia adalah untuk maskulin. So farihin bentuk perkataannya pertama di isim lah kan, sebab dia alif lam, so dia adalah isim ma'rifah. Dari sudut bilangan dia adalah jamak muzakkar salim. Dapat tahu jamak pun dah okey lah. Baik, sebab tu tadi saya sebutkan Qarun, tak payah masukkanlah dia dalam jamak sebab apa? Dia nama orang kan, memang nama dia dah Qarun ada waw alif macam nama Harun, dan memang nama dia macam tu. So nama orang kita tak masukkan dalam mufrad ataupun jamak. Baik. Ada lagi satu lagi perkataan, itulah perkataan, kalau saya garis mesti tahu dah wazan apa. Al-kunuz. Kunuz
Wazan apa? Pattern dia apa? Fu'ul. Patternnya adalah fu'ul. Kunuz, fu'ul. Sama tadi dengan buyut. Sama dengan qulub. Sama. Mufradnya apa? Fa, ain, lam. Waw tu bukan. So, kaf, nun, zai. Kaf, nun, zai. Baik. Kunuz, kita tak bawa familiar. Kita jadikan dia mufrad. Kanzun. Biasa dengar perkataan kanzun? Tak biasa. Kenzo biasalah. Kenzo biasa dengar. Pernah lah dengar kenzo. Kanzun. Kanzun itulah dia perkataan yang kita ambil ke dalam bahasa Melayu yang kita namakan sebagai Khazanah. namakan sebagai khazanah. Kanzun, khazanah. So dia, sebab tu khazanah ni benda yang sikit ke benda yang banyak? Khazanah benda yang banyak kan. Sama juga dengan kanzun, dia perkara yang benda yang banyak. Baik itu yang Allah berikan kepada Qarun ini dia bukan kanzun. Allah bagi kunuz. Allah bagi dalam bentuk jamak. Jamaknya pula nanti kita akan lihat apa beza set satu dan juga set yang kedua. Baik, perkataan yang ketujuh dan juga yang ke-8 sekali. Yang ketujuh perkataannya masyariq. Masyariq. Mengikut bentuk mafa'il. Masyariq. Sama. Mufradnya adalah masyriq. 3 kali disebut dalam Al-Quran. Yang kedua perkataan magharib. Mufradnya adalah maghrib. Maghrib kita tahu dah. Pertama waktu maghrib lah. Kalau disebut dari sudut waktu. Kalau disebut dari sudut arah, maghrib arah mana? Dia arah Barat. barat. Sebab arah matahari terbenam, maka dia adalah arah barat. Jadi bertentangan dengan barat adalah Timur. So masyriq dia adalah timur. Baik. Contohnya firman Allah, wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Perkataan masyariqal ardi wa magharibaha. So masyariqa mengikut bentuk mafa'il. Begitu juga dengan magharib. Magharib ni kita potong ha-nya dulu. Masyariq dan juga magharib dari sudut bilangan dia adalah jamak taksir dan kedua-duanya adalah isim. So masyariq timur-timur, magharib dia adalah barat-barat. Fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Al-masyariq, al-magharib didahului dengan alif lam, menunjukkan kedua-duanya adalah isim. Isim apa? Dia adalah isim ma'rifah. Dari sudut bilangan mengikut pattern mafa'il, maka kategorinya adalah jamak taksir. Baik. Ustaz, Ya saya. apa makna timur-timur barat-barat Ustaz? Banyak-banyak timur, banyak-banyak barat. Saya baru nak tanya soalan tu. Baru nak tanya. Tak ada orang yang nak tanya ke? Saya baru nak tanya. Tak ada orang yang nak tanya ke? Tak pelik ke Allah sebut timur-timur dan barat-barat? Kita ada difahami timur satu je lah, arah timur. Arah barat satu je lah. Kan? Tapi Allah sebut timur-timur dan juga barat-barat. Maka ini antara perkara yang akan kita discover bila kita belajar tentang jamak. Allah menggunakan pada tempat yang pelik. Kenapa pula timur tu ada jamak pula? Maghrib pun ada jamak, sedangkan arahnya itu adalah secara umumnya satu je, timur dan juga barat. Sini pun sama Allah sebut, fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharib. Dan tidak aku bersumpah dengan Tuhan timur dan barat-barat. So
sama ada timur dan barat tu ada banyak ataupun Tuhan di timur tu ada banyak, Tuhan di barat juga ada. Kan ada banyak. Maka kenapa Allah gunakan bentuk yang begini? So nanti kita akan Bukan benua ke Ustaz? ada Bukan yang benua menyebut, ke? ada yang menyebutkan benua, ada yang menyebutkan timur tu ada banyak lah kan. Kita ada apa? UK dan US, Brazil dan Australia. Maaf. Maka kalau kita melihat pada buku tafsir, adalah beberapa pendapat yang dibawakan oleh para ulama yang diambil daripada pendapat ulama geografi. Ada sebut tentang benua, ada sebut tentang arah-arah yang tertentu yang diberikan pendetailannya. Ada beberapa pendapat yang lain tentang timur-timur dan juga barat-barat. InsyaAllah nanti saya baca dan saya kongsikan nanti insyaAllah. Saya sebutkan semua, saya minta maaf saya tak ingat sekarang ini, saya akan kongsikan pendapat-pendapat tentang Masyarik dan juga Al-Magharib insyaAllah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Sebab itu Masyarik ada berapa kali disebut? Ada 3 kali disebut dalam Al-Quran. Magharib ada 2 kali. Inilah dia 2 kali Magharib disebut. Masyarik dia ada ekstra 1 ayat. Di sini pada surah Safat ayat ke-5. Di sini hanya disebut wa rabbul masyariq sahaja. Tak disebut wa rabbul masyariqi wal magharib. Kan? Maka cuba nanti kena lihat kajiannya pada konteks ayat. Kenapa kat sini sebut timur je, tak disebut barat. Ar-Rahman pun ada kan Ustaz? Betul. Dekat Ar-Rahman tu berapa timur, berapa barat? Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribaini. Berapa timur kat situ? 2. 2 timur dan juga 2 barat. Situ 2 pula. Dekat sini banyak pula. Kan? So itulah apa bentuk-bentuk perkataan dalam Al-Quran, penggunaannya dari sudut bilangan yang kita nak kaji. Kenapa situ 2, kat sini bentuknya jamak, sedangkan hakikatnya dia ada 1 sahaja timur dan 1 sahaja arah barat. Begitulah Allah membawakan makna-makna tersiratnya hatta dalam penggunaan bilangan pun ada perkara-perkara tersirat yang Allah nak sampaikan. Baik, al-masyariq alif lam menandakan dia adalah isim. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Haji Zanal. Silakan. Tengok dalam terjemahan 137 surah Al-A'raf tu. Baik. Dia kata Tuhan setelah kami hapuskan 137 dan kami wariskan kepada kaum Bani Israel yang telah tertindas itu akan daerah-daerah timur bumi. Bagaimana itu merujuk ke daerah-daerah, bukan satu tempat. Daerah-daerah timur, mana timur tu bukan satu lah, pasal beberapa daerah. Jadi kalau tengok mata angin, kita buat anak panah mata angin, sebelah timur tu kiri sikit lagi pun timur juga. Maksud mungkin maksud begitulah ikut terjemahan ni. Ya. Betul. Tak tahulah sebab tu tidak satu timur. Ya. Betul lah. Saya tak itu salah satu pendapat kan. Disebutkan dalam Al-Quran, maksudnya timur secara keseluruhannya, mungkin timur itu kawasannya besar, barat kawasannya besar, maka Allah pecahkan. Berikan ke semua kawasan itu. Allah wariskan kepada orang-orang yang tertindas. Wallahu a'lamu bimuradi. Sebut pantai timur, Malaysia timur. Kita pun bahagian timur kita pun ada banyak kan. Nama-nama timur-timur dia. Nama barat-barat pun ada. Kita ada barat daya lah. Barat apa. Kan? Macam-macam barat yang kita ada. Kalau kita tentang arah angin kan. Ada banyak. Wallahu a'lam. Tapi dia menarik bila kita melihat pada
Dia ikut Um, konteks ayat. konteks ayat. Dia akan Hmm. jadi menarik. Sebab tadi yang Haji Zainal kongsikan adalah pada surah Al-A'raf ayat yang ke 137. Maka dia cerita tentang Allah akan mewariskan bumi ini kepada orang-orang yang tertindas di kawasan timur seluas-luasnya dan juga kawasan barat. Adapun kalau kita lihat pada surah yang ke-70 ayat yang ke-5, 75 ini bukan 75 ni. Ayat berapa tadi? 70 40. Surah ke 70 ayat yang ke-40. 70-40. Terjemahannya, maka aku bersumpah dengan kebesaranku, Tuhan yang menguasai seluruh alam, liputi tempat-tempat terbit matahari dan bulan bintang dan tempat-tempat tenggelamnya. Tempat-tempat terbit matahari. Matahari terbit daripada barat itulah tempat dia terbit kan. Dia berubah. Matahari, Berubah. matahari terbit Dia timur. timur. Sebab tu Matahari terbit timur. waktu semaya kita berubah. Pun Waktu sekarang barat. kita berubah sebab waktu terbitnya atau waktu tenggelamnya itu berubah dia punya kedudukan. Betul. Dia tak banyak Yalah, berubah tu. sebab bumi ni berpusing di atas paksinya. Bila dia berpusing tu, dia beralih lah sikit timur dia tu. Ya. Itu faham lah. Berubah kedudukan hingga berubah masa masuk waktu itulah berubah kedudukan. Mungkin itu juga salah satu pendapat berkaitan Macam dengan kata ilmu kita syar'i. berdiri lah Ustaz. Kalau kita berdiri menghadap ke timur, kalau kita menghadap ke selatan, timur kita ke lain. Kalau kita membelakangkan selatan, timur kita ke lain. Macam tu tak? Wallahu alam. Banyaklah saya timur dia. Banyaklah timur dia. Ya, sebab saya tak melihat lagi perbincangan perinci tentang perkara ini, so saya hanya terima sahaja. Saya hanya menerima sahaja. Dan saya akan proses kemudian. Saya terima saja. Siapa yang nak berkongsi perkara. Baik. Maka Allah alam, nanti saya akan buat sedikit bacaan tentang masyarakat dan juga magharib, dan saya akan kongsikan nanti insya-Allah. Kalau ada kemasukan, siapa nak share, boleh. Saya sangat berbesar hati siapa nak share. Baik. Terlanjur kita dah buka surah 70. Ini di penghujung ini. Pada ayat yang ke-42. Maaf, ayat yang ke-43. Ada tak bentuk jamak dalam ayat ni? Af'al. Ajdath. Ustaz. Af'al. Ustaz. Ajdath. Ajdad. Perkataan Af'al. al-ajdath mengikut bentuk af'al. Ajdath mengikut bentuk af'al. Masya-Allah. Ayat ke-44. Fu'ul. Nusubin tu fu'ul Ustaz. Nusubin fu'ul. Kita ambil tak? Mana? Ni Haji Sah tanya itulah. Ni mengikut bentuk fu'ul. Yang Haji Sah tanya tentang perkataan rusul tu. Perkataan rusul, tentang perkataan yang ada juga dalam ayat yang sama, perkataannya kutub. Rasul, para rasul, kutub, kitab-kitab. Maksud mengikut bentuk nusub lah. Cuma saya tak sebutkan sebab kita tak ambil dia punya bentuknya itu. Ayat yang ke-44 ada? Af'al ada Ustaz. Absar. Perkataan khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Hum itu kita asingkan, tinggallah perkataan absar mengikut pattern af'al. Absar. Insya-Allah. Okay. Sebut pasal apa tu yang wal masyriq wal maghrib ni, wal masyriq wal maghrib ni.
Kalau ikut terjemahan dia, Tuhan-Tuhan yang menguasai seluruh alam meliputi tempat-tempat terbit matahari. Maknanya tempat terbit matahari daripada timur lah kan. Maknanya dia sebut tempat-tempat. Maknanya dia ada beralih-alih itulah. Dan tempat-tempat tenggelamnya. Maknanya dia tenggelam tu pun dia akan beralih sikit kan. Itulah rasanya itu sebab dia sebut banyak. Ya. Saya pun setuju dengan itu. Sebab pernah lah tengok video cara penentuan waktu solat tu. Cara nak menentukan anak bulan tu, kan? So memainkan peranan matahari tenggelamnya itu mengikut pada dia berubah bukan pada kita kata attitude dan juga latitude yang sama. Dan kiblat kita beralih sikit kan. Ya. Dan kiblat beralih sikit kan. Mungkin itu antara sebab Allah sebutkan al-masyariq dan juga al-maghrib. Allah a'lam. Baik, ayat yang seterusnya, pattern yang terakhir kita adalah mafa'il. Pattern yang terakhir mafa'il. Saya padamkan hujung lam itu barisnya. Lam tu tak kisah baris apa pun. Baik, apa yang wajib ada pada pattern mafa'il? Pertama, dia wajib didahului dengan huruf mim dan mim itu baris atas. Huruf kedua, dia tak kisah huruf apa pun dia pun, ikutlah perkataan itulah, pulang pada perkataan. Kan tetapi huruf kedua itu kena baris atas. Dan huruf ketiga wajib ada alif. Huruf keempat tak kisah terpulang pada perkataan tapi dia wajib berbaris bawah. Huruf yang kelima wajib ada huruf ya. Dan huruf yang terakhir tak kisahlah di baris mana pun, jadi dia ada huruf yang terakhir selepas daripada huruf ya itu. So kalau nak cari root word yang maintain adalah biasa 3 huruf fa, ain dan juga lam. Ini maintain kalau nak cari kalau nak cari root word. Baik. Mafa'il dia berbezalah bunyinya dengan mafa'il. Yang ada ya itu berikan makna yang berbeza. Yang pertama perkataan yang kita familiar adalah perkataan masakin. Baik. Dia mengikut bentuk mafa'il. Sama, pertama ada mim, tu baris mana? Atas. Kedua tak kisahlah huruf apa, tapi huruf kedua tu dia kena baris atas. Yang ketiga wajib huruf alif. Yang keempat tak kisah huruf apa, jadi dia kena baris bawah. Yang kelima wajib huruf ya, dan yang keenam ini tak kisahlah dia huruf apa benda pun dan barisnya pun tak kisah. Maka perkataannya masakin, mufradnya adalah miskin. Beza dengan kita ada jumpa di atas, mula-mula wazan di atas perkataannya adalah masakin, betul? So masakin dan juga masakin adalah dua perkara yang berbeza. Masakin ini adalah orang-orang miskin. Ini adalah orang-orang miskin. Adapun masakin dia adalah rumah-rumah ataupun tempat tinggal. Masakin yang tak ada ya, rumah-rumah ataupun tempat tinggal. Kalau masakin ini dijamaklah orang-orang miskin. Masakin, apa tu kalau sebut mat, huruf mat itu penting. Huruf mat itu penting kerana dia bagi makna yang berlainan langsung, yang tak ada kena mengena. Kita nak sebut tentang tempat tinggal, akhirnya jadi apa? Jadi orang miskin. Contoh firman Allah, fakafaratuhu it'amu asyarati masakinah. Baik, perkataan masakinah. Tulisannya dalam Al-Quran, huruf alif yang besar itu ditukar jadi alif kecil. Alif yang maksurah kecil itu. Masakinah. Baik. Kalau kita cari tanda isim alif lam di depan dan belakang, tanwin dan juga baris bawah, tak ada.
Baik, apa yang ada? Yang ada ialah dia mengikut bentuk mafa'il yang beritahu kepada kita dia sudut bilangan dia adalah jamak taksir. Maka jamak taksir dia adalah isim. Baik, untuk perkataan masakin, ni kita kena berhati-hatilah. Berhati-hati tentang mana? Berhati-hati dengan, kita dah sebutkan tadi, ya nun, dia juga adalah tanda untuk apa? Jamak salim. Muzakkar. Dia ada Muzakkar tanda salim. untuk jamak muzakkar salim. Juga ya nun, kan? Baris atas. Tapi di sini ada ya nun baris atas juga. So macam mana? So tu yang kita kena berhati-hati sikit. Untuk perkataan masakin, ya nun ini dia sebahagian daripada perkataan. Memang nun itu dia asal perkataan. Dia memang sebahagian daripada perkataan asal. So jamaknya itu bunyinya samalah dengan ya nun. Tapi jangan bimbang, bukan semua perkataan macam ni. Perkataan yang tertentu dan antaranya perkataan masakin ataupun miskin ini je. Perkataan lain tak ada, jangan bimbang. Perkataan lain tu dia okey lah, tak banyak. Ataupun boleh kata inilah satu dua perkataan yang juga berakhir dengan ya nun, tapi dia bukan jamak muzakkar salim, dia adalah jamak taksir kerana ya dan nun itu dia sebahagian daripada perkataan. Dan alhamdulillah perkataan masakin adalah perkataan yang kita familiar. Perkataan yang kita familiar kan. Masakin kita adalah miskin. So miskin itu dia masuk sekali dengan ya nun. Maka dia bukan jamak muzakkar salim. Dia bukan ya nun, dia bukan tanda untuk jamak muzakkar salim, dia adalah jamak taksir. Baik. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal amilina. Baik. Perkataan al masakini, kita ada alif lam. Didahului dengan alif lam, maka dia adalah isim. Isim apa? Dia adalah isim ma'rifah. Baik, al masakini kita nampak ada ya nun, tapi di sini alhamdulillah nun itu baris mana? Nun itu baris bawah. So kalau baris bawah dia tak jadilah tanda untuk jamak muzakkar salim. Sebab tanda untuk jamak muzakkar salim dia kena ya nun baris atas. Kalau ya nun baris bawah dia bukan. So kita legalah kat sini. So dia bukan jamak muzakkar salim. So masakin dia mengikut pattern mafa'il yang mana dia adalah jamak tapi bukan jamak muzakkar, dia adalah jamak taksir. Baik. Berbeza dengan perkataan yang datang selepas itu, al-amilina. Al-amilina. Dia ada apa? Diakhiri dengan ya nun berbaris atas. Yang beritahu kepada kita ini adalah tanda untuk jamak muzakkar yang bentuk maskulin, jamak muzakkar salim. Kalau kita tak ingat muzakkar salim, tak ingat, kita ingat dia jamak saja, boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Mulaan ni boleh, tak ada masalah. Kita ingat dia jamak, semua kita ingat jamak. Yang jamak muannas salim kita ingat dia jamak. Yang jamak taksir pun pattern dia kita ingat, nama dia kita ingat. Kita ingat dia jamak aje, boleh. Tak ada masalah. Asalkan kita dapat tahu dia adalah jamak, sudah memadai. Okay. Maka al-amilina ya nun ni dia tanda, maka rubah dia adalah ain, mim dan juga lam. Amil. So amil dah jadi macam bahasa kita dah, amil kan? Orang yang pungut zakat. Baik. Perkataan as-sadaqat ni ada Muannas tanda salim. jamak. Apakah tanda jamak perkataan as-sadaqat? Alif ta. Dia diakhiri dengan alif. Alif ta terbuka. Alif ta. So alif ta dia adalah tanda untuk jamak juga. Tapi untuk feminin, Muannas. muannas. Maka dia adalah jamak muannas salim. Alif ta. So alif ta ni sangat mudah. Dan caranya apa? Kita ingat aja perkataan ni. Muslimin, muslimat. Kan kita biasa guna muslimin, muslimat? Kan? Mukminin, mukminat. Kita biasa guna. So ingat aja mukminin, ya nun itu untuk jamak untuk lelaki. Mukminat untuk perempuan. Alif ta untuk perempuan. Muslimin, muslimat. So ingat tu je. Sebab kita dah biasa guna muslim, muslimat, mukminin, mukminat tu. So gunakan itu untuk jadikan dia formula. Kita nak ingat apa? Jamak untuk maskulin ke
feminin. Ataupun kita nak ingat tanda dia. Muslimin, muslimat. Kita tahu, oh ini adalah apa? Bentuk jamak ni, plural ni. Sebab apa? Dia ada ya nun, dia ada alif ta. Ataupun kita tahulah muslimin tu ramai muslim lelaki, muslimat tu ramai muslim perempuan. Kan? Kita menggunakan hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Samalah tu. Hadirin tu ejaannya ya nun. Hadirin dan hadirat. Bahasa Arab. Hadirin orang-orang yang hadir lah, lelaki. Hadirat orang yang hadir, perempuan. So jadikan dia, kita ingat nak ingat tanda tu, ingatlah ikut cara kita yang tersendiri. Mana yang mudah untuk kita ingat. Tapi yang pastinya tanda itulah tanda dia waw nun baris atas. Kita ada ya nun baris atas dan juga alif ta. Semua ni berada di mana? Di akhir perkataan. So cara kita nak ingat terpulang. Nak ingat muslimin, muslimat. Nak ingat mukminun boleh. Asalkan tanda itu kita ingat. Dia ini adalah tanda jamak. Semua ini adalah tanda jamak kan. Kita dapat tahu dia adalah tanda jamak sudah memadai. Kalau kita tak boleh nak asingkan mana maskulin dan juga mana feminin. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha. Perkataan limasakina di itu kita potong asing. Tinggallah perkataan masakina. Baik, kita nampak ada ya nun baris atas, tapi kita tahu masakin ini adalah perkataan yang special. Dia mengikut bentuk mafa'il. Ya nun itu di sebahagian daripada perkataan. Sebahagian daripada perkataan. Maka masakin dia adalah jamak taksir. Maka jamak taksir kategori besarnya dia adalah isim. Baik. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min. Sama al-masakin, kali ini nun ni baris depan, tanda dia sama mengikut wazan mafa'il. Perkataan yang terakhir masabih. Masabih. Dia mengikut bentuk mafa'il sebiji-sebiji. Tak ada huruf yang illah yang cacat tu yang ganggu. Mafa'il, masabih. Baik. So ini jamaknya masabih, mufradnya atau singularnya adalah misbah. Apa maksud misbah? Biasa kita tahu kan. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah. Misbah terjemahan antaranya ialah dia adalah Bintang-bintang. Bintang-bintang. Sini adalah bintang-bintang. Antara lain dalam ayat tadi yang dibacakan itu Allahu nurus samawati wal ard itu, di situ dia adalah umpama pelita. Yang penting adalah sesuatu yang apa? Sesuatu yang bercahaya. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha. Bi itu kita potong, tinggal masabih sahaja. Kerana masabih dia menggunakan alif yang kecil kat sini. Alif maksurah dalam tulisan Al-Quran. Tapi bacaannya tetap sama, masabih, tak ada beza dengan alif yang besar. Baik, ia didahului dengan huruf jar, maka kategori besarnya dia adalah isim. Masabih dia mengikut pattern mafa'il. Maka dia sudut bilangan dia adalah jamak taksir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Maaf. Masabiha. B itu kita potong, tinggal masabih sahaja. Dia mengikut pattern mafa'il, maka dari sudut bilangan dia adalah jamak taksir. Kategori besarnya dia adalah isim. Baik,
perkataan rujuman. Dah berapa kali dah kita jumpa? Secara tak sengaja pun berapa kali dah kita jumpa? Rujuman mengikut pattern apa? Buyut. Fu'ul. Full. Mengikut pattern fu'ul. So Buyut pattern tadi. fu'ul ni banyak tak yang kita dah jumpa? Banyak. Banyak. Dalam secara tak sengaja ni kan, fu'ul ni kita dah jumpa beberapa kali dah. Buyut, qulub, kan? Apa tadi? Kunuz, rujum, bentuk mengikut pattern fu'ul. Sama. Juga tadi dengan bentuk apa? Af'al tadi. Banyak ada tadi kita jumpa. Kita ada jumpa ajdas. Kita jumpa absar. Kita jumpa akhwal. Semua mengikut pattern af'al. So, dari sudut penggunaan dalam Al-Quran, perkataan yang bentuk jamak ini banyak digunakan. Banyak digunakan. Sebab apa? Sebab Al-Quran kan kalau kita cerita tentang domir apa yang banyak digunakan? Yang top 3 ataupun top 5? Home. Domir apa? Antaranya domir home. Betul tak? Home. Home tu maksudnya Home apa? here. Mereka kan? Mereka Mereka. untuk ramai. So, sebab itu dalam Quran bentuk jamak ni banyak. Betul Allah guna ya ayyuhallazina amanu. Amanu untuk sikit ke ramai? Dia sudut bilangan. Ramai. Wahai orang-orang yang beriman, ramai. Innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sikit ke ramai? Kalau kira mufrad ke jamak? Jamak. Kan? Kalau sebut dalam Quran, innal khasirina, al khasirina. Betulnya bentuk apa? Jamak. Bentuk jamak. Orang-orang yang rugi. Al muttaquna. Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Al muflihuna. Orang-orang yang berjaya. Bentuknya semuanya bentuk jamak. Banyak bentuk jamak yang digunakan dalam Al-Quran. Betul. Kalau sebut domir pun, domir hum antara yang top 3 digunakan dalam Al-Quran. Hum. Maksud ramai, mereka. Kalau cerita tentang ramai, itu perkataan, so bila ayat itu cerita tentang orang yang ramai ataupun sesuatu yang banyak, maka perkataan-perkataan yang dalam tu pun dia akan gunakan bentuk yang banyak lah. Kan? Dia menggunakan bentuk-bentuk yang banyak. Kan? Contohnya rujuman lisyayatin. Ini tadi saya tak masukkan. Asyayatin potong li itu. Syayatin mengikut bentuk apa? Mengikut bentuk mafa'il. Mafa'il bulu. Sama tak? Sama ke tak? Sama Ustaz. Syayatin. Sama Ustaz. Mafa'il. Sama. Syayatin kita biasa tak perkataan dia? Biasa dah. Syaitan. Syayatin. So mengikut bentuk mafa'il. Bentuk plural ini banyak digunakan dalam Al-Quran kerana Al-Quran memang banyak cerita tentang orang-orang dan orang-orang yang cerita tentang kelompok manusia. So dia cerita tentang ramai orang, maka perkataan yang digunakan pun adalah banyak. Itu perkataan Mas Fahmi, dia ambil 2 sahaja. Itu muzakkar salim juga tu Ustaz. Ustaz, tengok syayatin tadi. Syayatin muzakkar salim juga Ustaz kan? Pasal dia nun kasrah. Ya, nun bawah. Baik, untuk asyayatin, dia ya nun tapi nun itu berbaris bawah. Kalau untuk jamak muzakkar salim, dia kena ya nun baris atas. Dia kena ya nun baris atas. Kalau ya nun baris bawah, bukan. Untuk jamak muzakkar salim, dia kena ya nun baris atas. Kalau waw nun tu pun kena baris atas. Ya, betul. So dia kena baris atas. Kalau dia nak baris bawah, boleh. Kalau dia baris bawah, contoh ya nun baris bawah. Ada tak ya nun baris bawah? Ada. Tapi huruf sebelum itu baris atas. Yang tadi, Rabbul apa? Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini. Ya nun baris bawah. Boleh jadi tanda untuk bilangan. Tapi sebelum ya itu kena baris atas. Dia kena bunyi aini, maghribaini, masyriqaini. Dalam Quran ada Rabbana arinal lazaini, allazaini. Kita ada allazi, kita ada allazina, dan dalam Al-Quran ada allazaini. Allazaini. Untuk 2 orang. So ya nun
kalau dia nak jadi dia sudut bilangan yang menunjukkan musanna dua, huruf sebelum ya itu dia kena baris atas. Kalau bukan, maknanya ya nun baris bawah itu dia, ya nun baris bawah dia confirm dia bukan jamak muzakkar salim. Kerana jamak muzakkar salim dia adalah ya nun yang berbaris atas. Maka nun ini di sebahagian daripada perkataan. Sebahagian daripada perkataan syaitan. Banin tu Ustaz? Banin. Banu ya nun. Okey, baik, perkataan banding kan kita akan tengok. Syaitan. Sebab itu ya nun ini bukan tambahan. Nun ini maaf. Nun ini sebahagian daripada perkataan. Sebab itu bila kita pernah tadabbur surah Al-Fatihah kan, kita pernah bincangkan tentang perkataan syaitan. Itu bila kita nak tahu tentang syaitan apa maksudnya, kerana setiap nama tu ada maksud dia, betul tak? Nama Muhammad, ada tak maksud Muhammad? Ada. Nama orang contohnya, nama saya Faiz, ada tak maksud Faiz? Ada. Kan? Kemenangan. Setiap orang ada, setiap nama tu ada dia punya makna. Syaitan ada makna tak? Ada. Selain dia kata syaitan ni memang syaitan, kan? Orang yang perangai syaitan ke apa benda ke, dia ada makna dia. So nak cari makna tu ambil daripada mana? Ambil daripada root word dia. Root wordnya apa? Root wordnya adalah shin, to dan juga nun dalam kamus. Barisnya adalah syatuna. Cari perkataan shin, to dan juga nun. So nun dia sebahagian daripada perkataan tu. So kita akan dapatlah makna syaitan dari sudut bahasanya apa. Sebab nun itu sebahagian daripada perkataan. Baik. Jauh kan Ustaz? Ustaz jauh kan maksud dia? Betul. Syatuna maksudnya adalah Jauh. ba'uda yang membawa maksud jauh. Jauh dari rahmat. Maka syaitan adalah orang yang dijauhkan daripada rahmat Allah. Jauh. Lepas tu bila Allah kata ada syaitan daripada kalangan jin dan ada syaitan daripada kalangan manusia. Maka kalau nak tahu syaitan daripada kalangan manusia tu, dia adalah orang-orang yang dijauhkan daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Maksudnya Allah tak kisahlah pasal dia. So bila Allah tak kisah pasal dia tu, so akan terjemalah daripada perangai dia. Kan? Daripada perkataan dia, dari perbuatan dia akan terjemalah. Sebab apa? Allah dah tak kisah tentang dia. Bila Allah tak kisah tentang seseorang, kan, sama ada dia akan jadi orang yang miskin ataupun dia akan jadi orang yang kaya, yang sangat kaya. Itu tanda Allah tak kisahlah tu Allah akan bagi. Nak kaya, Allah bagi. Macam Qarun, di antara Fir'aun, di antara orang-orang yang Allah jauhkan daripada rahmat Allah. Allah dah tak kisah dah tentang dia. Tapi mereka Allah bagi tak kekayaan, Allah bagi. Tambah kekayaan dan juga kekuasaan. Supaya apa? Supaya mereka makin jauh. Kan? Ibarat apa? Kalau ikat sampan tu, tali tu makin kita tolak tali tu, makinlah sampan tu akan ke tengah. Baik, perkataan banin tadi. Ba, nun, ya, nun. Banin. Baik. Banin wa hafadatin. Saya tak ingat surah apa. Ayat ni ingat, surah dah tak ingat dah. Surah Al-Qalam Ustaz. Surah Al-Qalam ayat berapa? Ayat 14 Ustaz. Surah Al-Qalam ayat ke-14. Surah Al-Qalam, surah yang ke-68, ayat yang ke-14. Baik. Muka surat 564. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An kana dza malin wa banin. Baik. Perkataannya banin. Terjemahan banin apa? Ramai anak pinaknya. Letakkan ramai dan letakkan anak pinak. Baik. Perkataan banin, tambahan di sini adalah apa? Ya nun. Nun tu baris mana? Ya nun tu baris atas. Maka dia adalah apa?
tambahan yang menunjukkan kepada kita dia adalah Muzakkar salim. jamak ramai. Sebab itu banyak. Sebab itu dalam terjemah dia letakkan ramai. Salah tak dalam terjemah letak ramai? Tak salah lah. Sebab dia adalah jamak. So boleh letak dalam ramai. Kan? Jamak. Jamak pula jamak apa? Dia adalah jamak muzakkar salim. Muzakkar Kita salim. dapat tahu dia adalah jamak pun dah cukup. Baik, maka ruwetnya apa? Banuya. Banun. Oh, banun. Ba dengan nun je. Kalau kita tulis nama kita, nama Ben. Muhammad Masya bin Allah. Abdullah. Ben. Itulah dia bin. Itu kan banun je. Ada satu tu banat binti. Berbeza kalau kita tulis daripada permulaan awal. Contoh kita tulis nama Ibnu Abbas. Kita tak tulis banu je, kita tulis ada alif tu. Kita tulis Ibnu Abbas. Ada Anak alif. kepada Alif Abbas. pula alif apa? Ini adalah alif yang hamzah wasal tu. Asal. Yang kita sambung itu. Ibnu Abbas. So sebab itu asalnya ada alif kat sini. Ada orang ustaz sebut Ibn. Ibn boleh. Sebab Ibnu sebab dia tengok pada baris. Bila ada depan Muhammadu benu Abdillah. So yang pertama dia akan berada depan ni kalau di sudut baris lah. Muhammadu benu Abdillah, ada belakang lagi bin Hashim. Yang kedua ni akan jadi apa? Dia akan jadi ni. Muhammadu benu Abdillah ibni Hashim. Yang seterusnya akan jadi ibni. Depan je ibni. Kalau orang sebut ibn, itu maksudnya nun itu disukunkan. Betul ke salah? Betul lah. Nun itu disukun. Macam sebut ala jam tadilah. Ala jan, ba tu disukunkan. Akhirnya jadilah bunyinya lain. Boleh sebut ibn. So asalnya ada ibnu itu asalnya ada alif. Sebab itu kita sambung Muhammadu benu Abdillah. Kita boleh sambung bacaan dia. Sebab ada alif tapi dimansuhkan pada tulisan yang ada yang depannya ada nama yang lain. Ada pun kalau dia seorang je kita tulislah alif tersebut. Baik. Dia samalah sebenarnya dengan Bani Israel kan kita sebut kan? Bani Israel. Bani Israel asalnya adalah banin. Asalnya adalah banin Israel. Itu asal dia. Anak-anak Israel, anak-anak keturunan Nabi Yaqub. So bani itu asalnya adalah banin. So kita belajar dulu kita ada apa? Bani Quraizah. Kita ada Bani Qainuqa Yahudi tu kan. Kita ada Bani Nadir. So bani itu maksudnya banin, anak-anak keturunan, menunjukkan kepada kumpulan ataupun sesuatu grup. Baik. Saja itu perkongsian kita pada malam ini. Berakhir perkataan mafa'il tadi, maka berakhirlah perbincangan kita dalam jamak taksir, dan saya kira perbincangan ini perbincangan yang kita paling relax. Sebab apa? Malas aku nak fikir. Nanti aku tengok je lah dia punya pattern tu sudah. Tak payah pakai banyak otak sebenarnya untuk jamak taksir ini. Nanti saya akan kongsikan pattern dia, ikut dia punya pattern je sahaja. Tapi kenapa saya kongsikan? Kerana itulah kita akan jumpa perbincangan yang menarik penggunaannya dalam Al-Quran. Antaranya tadi perkataan apa? Timur dan juga barat. Dalam surah Ar-Rahman Allah guna 2 timur, 2 barat. Dalam ayat yang lain Allah guna banyak timur dan juga banyak barat. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita pada minggu hadapan dan melihat apa perkara yang kita ambil daripada apa yang telah kita pelajari daripada isim ma'rifah dan juga nakirah sehinggalah pada bahagian jamak ini, insya-Allah. Dan mohon pada minggu depan untuk peringatkan saya tentang perbezaan set 1 dan juga set 2. Perbezaan set 1 dan juga set 2, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la